Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membentangkan bagi subjek fiqh jinayat BSS 4093 iaitu tajuk kafarah dan qasamah. Nama saya Nurhanis binti Zamri dan saya akan membentangkan berkaitan tajuk kafarah. Definisi kafarah. Kafarah dari segi bahasa diambil daripada perkataan kafarah yang bermaksud menutup. Kafarah ni dinamakan kafarah sebab ianya satu perbuatan bagi menutup dosa dan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kafarah dari segi istilah syarak pula ialah menunaikan kewajipan berbentuk harta atau tubuh badan disebabkan oleh meninggalkan sesuatu tanggungjawab atau kewajipan hukum syarak. Contoh dalil pensyariatan kafarah. Itu terdapat satu dalil dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Maksudnya, kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa berikan kepada keluarga kamu. Atau memberi pakaian untuk mereka atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian, sesiapa yang tidak dapat menunaikan denda yang tersebut, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari. Yang demikian itu ialah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah, peliharalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, hukum-hukum agamanya supaya kamu bersyukur. Surah Al-Ma'idah ayat 89. Terdapat juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamin fara'a ghayraha khairan minha, falyukaffir an yaminihi walyaf'al." Sesiapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia berpendapat bahawa keadaan perkara sebaliknya lebih baik daripada melakukan sumpah itu, maka hendaklah dia membayar kafarah sumpahnya dan bolehlah dilakukan apa yang dianggapnya lebih baik itu. Riwayat Muslim. Hukum membayar kafarah. Semua bentuk kesalahan yang melibatkan kafarah wajib ditunaikan mengikut ketetapan bagi setiap kesalahan. Okey, tak ada alasan untuk tidak melakukan kafarah kecuali dalam keadaan tertentu seperti tak mampu secara mutlak mengikut sesetengah fuqaha. Tak kiralah sama ada kafarah kerana melakukan persetubuhan dalam bulan Ramadan ataupun melanggar sumpah ataupun tak sempurnakan nazar ataupun ingin kembali kepada isteri yang diziharkan, semua tu wajib kafarah. Okey, antara sebab-sebab dikenakan kafarah yang pertama adalah orang yang melakukan persetubuhan siang hari pada bulan Ramadan dikenakan kafarah yang pertama memerdekakan seorang hamba ataupun sekiranya tidak mampu hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut ataupun sekiranya tidak mampu juga berpuasa hendaklah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Okey, sebab yang kedua adalah kafarah melanggar sumpah. Okey, kalau melanggar sumpah, kafarah yang pertama dia kena tunaikan memberi makan 10 orang fakir miskin ataupun sekiranya tak mampu memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin ataupun sekiranya tak mampu juga dia kena memerdekakan hamba. Sekiranya tak mampu juga lakukan tiga-tiga pilihan ke atas ni, maka mengikut tertib berikutnya hendaklah dia berpuasa 3 hari sama ada secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Yang ketiga adalah kafarah melanggar nazar. Yang pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Sekiranya tidak mampu, memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Atau sekiranya tidak mampu juga, memerdekakan hamba. Yang keempat adalah kafarah ilak, iaitu memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau sekiranya tidak mampu, memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Atau sekiranya tidak mampu, memerdekakan hamba. Jika tidak mampu melakukan yang di atas ni, hendaklah dia berpuasa 3 hari sama ada secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 89 lah. Dia sama dengan kafarah sumpah. Dan yang terakhir adalah kafarah zihar.
Okey, yang pertama memerdekakan seorang hamba ataupun sekiranya tak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau sekiranya tak mampu juga berpuasa, hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin. Okey, sekarang ni macam mana kita nak bayar kafarah? Kita boleh bayar kafarah kalau kita nak bayar kafarah boleh membayar di majlis agama Islam negeri masing-masing, sama ada secara terus di pejabat ataupun secara online. Dan kadar kafarah bagi negeri masing-masing ni dia tak sama. Majlis agama Islam negeri masing-masing yang akan tentukan berapa-berapa. Contoh macam kita memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, dia adalah seorang kadar untuk seorang makan berapa sama dengan 10 orang. Itulah jumlah yang kita kena bayar untuk 10 orang fakir miskin. Dia mengikut negeri masing-masing. Setiap negeri dia tak sama. Hikmah pensyariatan kafarah yang pertama, menjadi penyebab bagi pesalah untuk bertaubat dan menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat kelak. Yang kedua, meringankan bebanan rasa bersalah kerana melakukan maksiat. Yang ketiga, mengingatkan agar manusia tidak boleh mengambil mudah dengan peraturan dan hukum-hukum Allah. Kesimpulannya, kafarah bukanlah sesuatu perkara yang boleh diambil mudah, ianya wajib dilaksanakan jika telah melakukan dosa-dosa tertentu. Seperti yang 5 tadilah, melakukan persetubuhan di siang hari pada bulan Ramadan, melanggar nazar, melanggar sumpah, ilak dan zihar. Walau bagaimanapun, agama Islam itu mudah dan tidak menyusahkan umatnya. Jadi sebabkan itulah di setiap negeri dah tetapkan dah. Dia dah kira siap-siap dah kafarah. Contohnya untuk melanggar nazar, berapa kafarah dia. Jadi kita banyak jumlah tu je lah. Kita tak perlulah untuk pergi cari 10 orang fakir miskin nak bagi makan. Maka kita sebagai umat Islam hendaklah melaksanakan kafarah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah binti Mat Saad. Saya akan menerangkan tentang Al-Qasamah. Konsep Qasamah. Qasamah daripada sudut bahasa dia membawa maksud sumpah, manakala istilah ialah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan pembunuhan sebanyak 50 kali oleh 50 orang lelaki. Kalau menurut mazhab Hanafi, dia kata qasamah tu dilakukan oleh penduduk daripada tempat ataupun kawasan yang mana dia jumpa mayat tu. Kalau ikut jumhur ulama pula, qasamah tu yang mana waris si mati tu yang melakukan sumpah untuk mensabitkan tuduhan bunuh terhadap penjenayah. Contoh lafaz dia macam ni, demi Allah bahawa tiada Tuhan melainkan dia, sesungguhnya dia telah memukul si fulan sehingga mati, ataupun lafaz lain, dia telah mati dibunuh oleh si fulan macam tu. Okey, itu lafaz dia. Okey, kita tengok pula dalil pensyariatan Al-Qasamah. Melalui hadis Rasulullah yang mana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud keterangan ke atas yang mendakwa dan sumpah ke atas yang didakwa, melainkan dalam qasamah. Yang mendakwa tu ialah waris si mati, manakala yang didakwa tu pula ialah orang yang dituduh membunuh. Melalui hadis tu Rasulullah SAW telah meminta sumpah qasamah ke atas waris Abdullah bin Sahal, yang mana Abdullah bin Sahal tu telah didapati terbunuh di perkampungan Yahudi dekat Khaybar. Hukum qasamah. Okey, dekat hukum qasamah ni dia berlaku sedikit perselisihan pendapat tau, yang mana ada pendapat yang cakap qasamah tu boleh dilakukan, dan ada juga pendapat yang cakap qasamah tu tak boleh dilakukan. Okey, kita tengok apa kata Imam Hanafi. Imam Hanafi kata qasamah hanya boleh dilakukan dalam kes pembunuhan yang mana kita tak tahu siapa pembunuh dia. Manakala Imam Syafi'i, Imam Maliki dan juga Imam Hanbali, dia kata qasamah tidak benar dilakukan, tak boleh dilakukan kecuali kalau ada laus dan keterangan yang tidak jelas. Laus tu adalah keterangan yang lemah, yang mana keterangan tu dia ada syubhah, ada benda yang was-was. Okey, kita tengok pula kepada cara melaksanakan Al-Qasamah. Okey, ikut mazhab Hanafi, orang yang patut memulakan sumpah tu adalah pihak yang didakwa, iaitu orang yang dituduh membunuh. Sebab apa? Sebab asal sumpah tu adalah dikenakan ke atas mereka yang didakwa. Kalau dia tu bersumpah,
Okey, dia bersumpah, dia kata dia sengaja bunuh kan. Maksudnya dia sengaja bunuh, maksudnya dia akan dikenakan diet ke atas diri dia. Tapi kalau dia tak sengaja membunuh, dia akan dikenakan ke atas keluarga dia. Lepas tu kalau dia tak bersumpah pula. Yang tadi dia bersumpah kata dia bunuh sengaja ataupun tak sengaja. Kalau dia tak bersumpah pula, dia akan ditahan sampai dia bersumpah. Okey, ni adalah cara melaksanakan Al-Qasamah menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan juga Daud Az-Zahiri. Golongan ni dia kata orang yang patut memulakan sumpah tu adalah mereka yang mendakwa, iaitu waris si mati, dan sumpah tu hendaklah dilakukan sebanyak 50 kali. Kalau yang waris si mati tu tak bersumpah, maka yang kena tuduh tu depa yang kena sumpah sebanyak 50 kali. Kalau dia sumpah, kalau yang dituduh tu bersumpah, dia akan dibebaskan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata kalau depa yang didakwa tu, yang dituduh bunuh tu tak bersumpah, maka sumpah tu akan kembali pula kepada yang mendakwa tadi, yang waris si mati tu. Kalau waris si mati tu bersumpah, pihak yang didakwa tu, pihak yang dituduh membunuh tu, depa akan kenakan hukuman. Sebab apa? Sebab waris si mati tu bersumpah. Kalau waris si mati tu tak bersumpah, orang yang dituduh membunuh tu dia tak kena apa-apa. Syarat pensabitan qasamah. Syarat dia ada 7. Yang pertama manusia, iaitu mangsa. Mangsa tu adalah orang yang mati kena bunuh. Yang kedua kesan. Kesan ni kita tengok dekat orang yang mati kena bunuh tu, dia ada tak kesan luka macam kena toreh, kena tikam, kena pukul ataupun kena cekek. Okey, yang ketiga pembunuhnya tidak diketahui. Qasamah ni kita boleh buat kalau kita tak tahu siapa pembunuh dia. Kalau kita tahu pembunuh tu akan dikenakan qisas ataupun diat. Yang keempat, waris mangsa mengemukakan dakwaan. Okey, kalau waris nak mengemukakan dakwaan kat mahkamah kan, macam sumpah tu dia tak boleh dilakukan kalau tak ada dakwaan. Maksudnya kalau waris nak buat dakwaan, nak buat ni kan, maksudnya semua waris mangsa tu dia kena ada kata sepakat. Maksudnya kalau dia pun nak tuduh dia ni, okey semua tuduh dia ni. Kalau bercanggah syubhah, macam mana kita nak buat sumpah tu? Yang kelima, pihak yang didakwa menolak dakwaan. Maksudnya okey, dia ni kena tuduh. Bila dia kena tuduh, dia tak mengaku. Bila dia tak mengaku, macam dia tak mau mengaku, dia tak mau mengaku, tu baru kita boleh buat qasamah supaya dia bersumpah kata dia betul-betul tak buat. Kalau dia mengaku, kita tak buatlah qasamah tu. Yang keenam, ada tuntutan. Ada tuntutan ni maksudnya hak seseorang tu akan dilaksanakan kalau ada tuntutan. Maksudnya ada tuntutan sama ada daripada pihak yang mendakwa ataupun pihak yang didakwa. Maksudnya waris si mati ataupun orang yang dituduh membunuh tu. Yang ketujuh, yang last sekali adalah tempat pembunuhan milik persendirian. Maksudnya dekat sini, kalau orang tu mati dekat satu kawasan tempat milik persendirian tu, barulah qasamah tu kita boleh laksanakan. Sebab kalau macam kawasan umum, kita tak tahu kawasan umum macam mana kita nak tahu kata dia mati kena bunuh. Macam kita tak tahu nak tuduh siapa. Kalau macam tiba-tiba, contoh, saya bagi contoh, Ali mati dekat rumah Abu, baru kita boleh tuduh Abu tu. Macam tu. Kesimpulannya, qasamah adalah satu jenis pembuktian dalam jenayah bunuh melalui sumpah sebanyak 50 kali, sama ada dilakukan oleh pihak yang didakwa ataupun pihak yang mendakwa, iaitu orang yang dituduh membunuh ataupun waris si mati. Ulama bersepakat terima qasamah tu sebagai salah satu pembuktian, tapi depa juga ada berlaku sedikit perselisihan pendapat dalam cara nak melaksanakan qasamah tu. Qasamah ni kalau kita laksanakan, sekurang-kurangnya dapat memuaskan hati semua pihak, terutama sekali waris si mati lah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Yang ini merupakan sumber-sumber rujukan kami. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.